Okay. Alright. 3, 2, 1. Apa khabar semua? Selamat bertemu kembali pada minggu ini. Spesies Community Pusat Kesahihan Maklumat Lelongan dan Binaan anda. Minggu ini kita akan berbicara topik 5 perkara penting sebelum membida di lelongan awam. 5 important reminders before bidding in auction. So pada hari ini, seperti biasa, kita bersama-sama dengan Syarmila dan Sharon akan cuba mengupas atau memberi pandangan kami bagaimana kita perlu bersedia dan apakah kita perlu ingat sebelum membida di dalam mana-mana. So, tanpa melengahkan masa lagi, 5 perkara penting. Kalau 5 perkara penting itu penting, apakah perkara nombor 5 penting? Tetapi kita start dengan nombor 1 dulu. Penting apa dia? Sebab kita mau confuse kamu semua. Okey, perkara yang paling penting ialah apa? Sharon. Okey, selamat sejahtera semua. Okey, 5 perkara yang penting sebelum kita membida. Okey, sebenarnya ada banyak perkara penting sebelum kita membida, tetapi kita telah extract 5 paling mustahak perkara yang kita perlu, kita tak boleh omit, kita tak boleh kita tak boleh nak sewenang-wenangnya lupa. Okay, so perkara pertama adalah proclamation of sale. Now, bila kita ingin membida, di manakah kitab kita untuk mendapatkan maklumat harta tanah tersebut? So kita panggil benda tu proclamation of sale, POS. Alright. So sorry? Peristiharaan jualan lelong. Peristiharaan jualan lelong. Yes. Dan apakah yang akan terkandung di dalam peristiharaan jualan lelong ini? Dia akan information about your property. Okay, so jenis harta tanah yang kita ingin beli, lokasi harta tanah tersebut, apakah saiz harta tanah tersebut. So apa-apa jenis information yang kita perlukan mengenai harta tanah yang kita ingin membida, kita perlu rujuk kepada peristiharaan jualan ini. So that is the first thing, number 1. Terima kasih, Sharon. Terima kasih. Peristiharaan jualan lelong, proclamation of sale. So dalam proclamation of sale ini, saya hanya untuk mendapatkan dengan lebih, untuk menambah sedikit apa yang Sharon cuba beritahu tadi. Dalam proclamation of sale ini juga terdapat maklumat berkenaan dengan apakah nama bank draft ataupun atas nama siapakah bank draft itu perlu diambil, dan informasi-informasi atau maklumat berkenaan dengan kalian kelak. So bukan itu saja, kita juga boleh tahu sedikit sebanyak sama ada dia mempunyai apa-apa sekatan. Contohnya seperti Rizal Melayu dan sebagainya. So ini merupakan perkara-perkara yang kita boleh tahu dalam peristiharaan jualan lelong. Dengan kita tahu maklumat-maklumat tersebut, kita boleh buat keputusan sama ada kita mau teruskan untuk membeli ataupun untuk membida, untuk mendapatkan ataupun untuk membuat perkara kedua yang kita akan bincangkan sekarang. Apa perkara kedua yang paling penting atau perkara kedua pentingnya yang perlu kita tahu? Ambil selepas proclamation of sale. Selamat sejahtera semua. Okay. Perkara kedua penting yang harus kita tahu atau harus kita buat sebelum kita membida sesuatu harta tanah dalam lelongan adalah ketahui apakah syarat-syarat jualan dalam lelongan tersebut, iaitu condition of sale. Selepas kita baca peristiharaan jualan, seterusnya kita teruskan dengan membaca condition of sale, syarat-syarat jualan. Dapatkan syarat-syarat jualan daripada pelelong dan tolong lihat setiap syarat dalam condition of sale tersebut, kerana syarat-syarat dalam condition of sale, syarat-syarat jualan ini adalah terma-terma yang
menentukan macam mana proses bidaan itu akan berlaku dan apakah prosedur yang harus dipatuhi oleh seorang pembida. Macam subsale, kita ada perjanjian jual beli. Untuk lelongan, kita ada condition of sale iaitu terma-terma yang akan menentukan bagaimana transaksi itu akan berlaku. Okey, dalam condition of sale akan dinyatakan siapa yang boleh membida, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang pembida, had umur iaitu 18 tahun ke atas, warga negara Malaysia, bukannya seorang bankrupt, muflis, dan juga tentang tempoh penyempurnaan iaitu 120 hari ataupun 90 hari. Itu penting untuk tahu supaya kita tahu selepas kita membida kita ada berapa lama untuk membayar baki harga jualan tersebut. Okey, lagi satu perkara penting adalah siapakah yang akan membayar charge-charge yang tertunggal iaitu maintenance charges, cukai tanah, cukai pintu, indah water dan sebagainya. Dan siapa yang bayar dan apa yang akan dibayar. Untuk lelongan yang dijalankan untuk kes-kes laka, bank selalunya membayar charge-charge yang tertunggak sehingga tarikh dilelong. Jadi apakah charge tertunggak yang bank bayar, sama ada termasuk indah water ataupun sama ada termasuk cukai pintu atau cukai tanah, itu semua harus diketahui oleh seseorang pembida. Okey, dan juga sekarang kita ada online bidding. Apakah terma-terma yang khasnya untuk online bidding tersebut? Apa yang pembida harus tahu sebelum tarikh lelongan supaya dia bersedia untuk membuat online bidding? Okey, pembida harus tahu bagaimana untuk mengendalikan online bidding tersebut. Mungkin harus belajar prosedur-prosedurnya supaya proses pembidaan itu tidak akan terganggu pada pada hari lelongan tersebut dijalankan. Okey, ini adalah terma-terma dalam sesuatu lelongan yang seorang pembida harus tahu sebelum kita membeli bank draft itu tersebut. Sebelum kita membeli bank draft dan bersedia untuk menjadi seorang pembida, ketahui terma-terma ataupun syarat-syarat jualan yang terlibat. Terima kasih Syamilah, terima kasih. So, perkara pertama, proclamation of sale atau persyaratan jualan lelong. Perkara kedua yang paling penting ialah condition of sale ataupun syarat-syarat jualan. Selalunya pembida-pembida membuat kesilapan dalam bahagian kedua, di mana condition of sale atau syarat-syarat jualan ini tidak dibaca dengan betul atau tidak dibaca langsung. Maka disitulah timbul masalah pertama. Sebab itu Sharon, Syamilah dan saya, kita telah duduk dan telah memahami dengan lebih banyak bagaimana seseorang itu membuat kesilapan, di manakah kesilapan itu selalunya berlaku. Pertama, dalam tahap pertama itu sekali, persyaratan jualan lelong, tidak baca, tidak tahu, cuma dengar, datang terus, you're making a very big mistake. Dalam persyaratan jualan juga terdapat tarikh dan masa, dan apakah masa time limit yang diberi untuk memasukkan bank draft ke dalam atau kalau ianya hilang maka kena masukkan sehari sebelum hari lelongan. So, persyaratan jualan lelong, perkara pertama. Perkara kedua, syarat-syarat jualan. Perkara ketiga, apakah perkara ketiga yang paling penting yang perlu dilihat oleh seseorang pembida itu? Perkara ketiga. Okey, so perkara ketiga kita, so selain daripada perkara pertama, perkara kedua, perkara ketiga, physical condition of the property. Okey, selalu kalau kita sudah membaca peristiharan jualan lelong, kita dah tahu alamat harta tanah, kita dah tahu mana lokasi dia di mana sekarang. Kebanyakan kita tidak akan pergi ke rumah tersebut atau ke alamat tersebut untuk inspect, untuk membuat siasatan atas keadaan rumah tersebut. Okey,
Sebelum saya explain it further, saya nak share satu case auction yang saya telah buat di mana anak guam saya tidak pergi ke rumah tersebut, tidak pergi inspect, tidak pergi tengok atau tidak berdiri di depan rumah tersebut. Okey, sebenarnya rumah tersebut, apa yang dia beli dengan apa yang dia tengok adalah dua perkara yang berbeza. Bila dia telah bank dia telah membuat bayaran penuh dan bila dia ingin memasuki rumah tu, dia dapati apa yang dia baca di dalam peristiaran jualan, alamat tersebut dan apa yang dia nampak, physical condition of the property is totally two different things. So kebanyakan anak guam, kebanyakan bidder membuat mistake yang sama selalu, and it will be repeated. So tujuan kita berada di sini hari ini adalah untuk create awareness to inform everybody that please do not make this mistake. Physical condition is the most important. It's actually so important because tanpa you pergi membuat siasatan keadaan tengok rumah tersebut, you may have a change of opinion later. But katakanlah you sudah masukkan bank draft and you have become a successful bidder, but you have not seen the property. So that's wrong. So you mesti tengok keadaan rumah, you mesti tengok physical condition of the property. Now, so why is physical condition of the property is so important? Kenapa ia mustahab? Why? Because now kita pergi ke rumah tersebut untuk tengok keadaannya, alright? To see what is the extent of damage, kalau ada damage, okay? Why is that important? Sebab you kena plan. You kena plan kalau keadaan rumah itu teruk sangat, you kena plan untuk kos pembaikan, pemulihan. Okay, so renovation cost, refurbishment cost untuk menghidup semulakan rumah tersebut. Okay, so you need to plan, budget, right? Now, itu satu perkara. Perkara kedua, kalau you berdiri depan rumah tu, you nampak macam ada orang tinggal, ada pakaian dekat luar, ada kereta, ada motor. So what do? So you dah tahu rumah you ada occupier, ada orang yang tinggal. So what happens? Now dalam auction, ianya bukan tugas bank untuk mengusir keluar occupier yang tinggal di dalam rumah itu, bukan. Itu adalah tanggungjawab kita sebagai bidder. Bila kita telah mengambil alih rumah tersebut, tanggungjawab itu adalah pada diri kita sendiri. So, apakah yang perlu kita buat? Bank kita dah bayar duit. Sekarang sepatutnya saya nak masuk rumah tu tapi saya tak boleh sebab ada orang tinggal. So, what happens? So, saya mungkin dalam webinar kita sebelum ni, kita ada menyebut perkataan soft approach. Kita akan selalu menggunakan soft approach untuk berbincang dengan occupier yang tinggal di sana. Now, occupier itu boleh jadi siapa? Mungkin even the owner of the property, okay? Tuan punya rumah tersebut. Or mungkin tenant yang tidak mau keluar. Or tenant dah tinggal di sana yang tidak tahu rumah ini sedang dah sampai tahap auction. So, kalau soft approach kita tidak berjaya, kalau occupier ni memang stubborn, memang degil, tak nak keluar, then kita perlu melantik peguam untuk mendapatkan perintah mahkamah untuk menyuruh occupier ni tinggalkan rumah tersebut. Okay, cuma melalui perintah mahkamah. Now, itu adalah kos juga. So, the tanggungjawab is on me. So, perkara pertama, physical condition of the property. Apakah keadaan rumah tu? Keadaan rumah tu okey ke? Ada bumbung ke? Dinding semua okey ke? So that is just dari luar. Alright? Then perkara kedua is cost untuk kalau ada occupier, then you kena plan. Oh, saya kena sediakan kos ini. Just in case kalau soft approach saya tak berjaya, saya kena melantik peguam sekali lagi untuk mendapatkan perintah mahkamah. So that's why physical condition, looking into the property is really important. Memang penting. So, just imagine, kalau kita imagine, kita tidak membuat physical condition, kita tak pergi ke depan rumah tu untuk lihat, apakah akan berlaku? Kita mungkin telah
we would have reached a lot of cost, kerugian, sebab kita tak plan dari awal. So tapi kita telah masuk urusan ini dan kita tidak plan, and at the end of the day out of pocket expenses kita tak plan, budget dah lari. So it is a problem later. So that's why it's really important. Memang mustahak. To echo apa yang Sharon cakap tadi, ada juga masalah-masalah yang timbul jika kita tidak lihat property itu dengan mata kita sendiri. Saya selalu cadangkan kepada pembina-pembina untuk membuat physical inspection ini, melihat property ini 2 atau 3 masa yang berlainan. Satu waktu pagi atau waktu tengah hari, waktu siang, keduanya waktu malam, dan ketiganya ialah pada hari Sabtu atau hari Ahad, mana-mana masa. So ini boleh kita tahu sama ada kawasan itu dihuni oleh rakyat asing ataupun parking lot yang di kawasan itu dipenuhi dengan kereta-kereta yang banyak kita susah. Perkara-perkara kecil yang kita perlu lihat semasa. Jangan lupa kalau kawasan itu kawasan banjir, watermark di mana-mana rumah. Dari situ kita tahu ada masalah ataupun masalah banjir. So, perkara ketiga, condition property, visit your property, dan lihat sama ada ianya berbaloi kita harga result dan so adakah ianya juga melibatkan property tahu sebelum kita membuat apa-apa keputusan. Syamil, perkara keempat yang paling penting apa dia? Ya, perkara keempat yang pentingnya yang sebelum kita membida adalah kita harus tahu keadaan kewangan ataupun kita buat satu financial health check. We call it financial due diligence. So kita harus tahu apakah kedudukan kewangan kita sebelum kita membida sesuatu hartanah melalui lelongan awam. Kerana jika kita tidak berbuat demikian, kita mungkin akan mengalami kerugian kerana kita akan membayar deposit 10% untuk membida untuk hartanah tersebut. Dan tetapi selepas kita menjadi pembida yang berjaya, mungkin kita tidak dapat pinjaman bank ataupun kita tidak dapat mungkin kita dapat pinjaman bank tetapi had pinjaman yang diberi adalah kurang daripada apa yang kita nak, so kita harus tambah. Jadi pada masa itu kita akan mengalami masalah kerana tempoh penyempurnaan sudah pun ditetapkan iaitu 90 hari atau 120 hari. Jadi untuk mengelakkan masalah sebegini sebelum kita membida, tolong membuat financial health check kita, iaitu tentukan kedudukan kewangan kita sebelum kita membida. Okey, setengah orang bila mereka membeli hartanah, kalau harta pertama memang boleh mendapat pinjaman sehingga 90%. Tapi kalau harta ketiga, if more than 2 property, the third property kita hanya layak, kebanyakannya kita hanya layak mendapat pinjaman 70%. Jadi siapa yang akan macam mana kita akan dapatkan 30% tersebut? Adakah kita mempunyai pinjaman yang mencukupi dan sebagainya. So itu pun harus ditentukan. Sebelum itu apa yang penting adalah adakah kita layak mendapat pinjaman untuk membeli hartanah lelongan tersebut. Itu paling penting. Mungkin untuk setengah orang dia mempunyai banyak komitmen. Jadi mungkin ini akan menjejaskan kelayakan dia untuk mendapat pinjaman perumahan. Mungkin setengah orang dia ada masalah dalam sikris ataupun sitos. Jadi sila
mendapat satu penjelasan untuk kedudukan kewangan kita, sila pastikan nama kita tidak disenaraikan dalam SIKRIS atau SITOS dan kita layak untuk mendapat pinjaman perumahan sebelum kita membida untuk suatu hartanah lelong. Dan jika kita layak pun, berapa yang kita layak, itu pun harus ditentukan sebelum kita membeli sesuatu hartanah supaya kita dapat membuat satu budget yang teliti ataupun comprehensive budget untuk membida ataupun membeli sesuatu hartanah melalui lelongan. Okey, lagi satu adalah kita harus tahu apakah tujuan kita membeli hartanah tersebut. Ini juga akan menentukan tentang isu kewangan kita. Kerana setengah orang membeli hartanah untuk duduk sendiri, manakala setengah orang membeli hartanah untuk tujuan pelaburan. Untuk duduk sendiri, apakah pengubahsuaian yang perlu dilakukan untuk hartanah tersebut supaya kita tinggal dengan selesa dalam hartanah tersebut? Mungkin pengubahsuaian itu akan lebih daripada sekiranya kita membeli hartanah untuk tujuan pelaburan. Untuk tujuan pelaburan mungkin kita harus membuat sedikit pengubahsuaian sahaja. Tetapi untuk tinggal sendiri mungkin memerlukan perbelanjaan yang lebih tinggi. Jadi ini semua harus ditentukan dan harus diteliti oleh setiap orang yang membida dalam suatu hartanah secara lelongan awal. Merujuk kepada apa yang baru cakap tadi berkenaan dengan due diligence untuk memahami dengan lebih banyak keadaan diri. Ini merupakan salah satu kesalahan yang selalu dibuat. Sebab itu kita rasa ini adalah perkara penting yang perlu kita highlight dalam event kita pada hari ini, webinar kita pada hari ini. Di mana selalunya pembeda akan membeda dahulu dan baru mereka akan pergi jumpa dengan bank untuk dapatkan pinjaman. Ini bukan belian yang dibuat secara arm's length ataupun safe. Terus comes to us, kemungkinan kita terpaksa bayar interest kepada penjual kerana kita menyelesaikan bayaran penuh dalam masa yang telah ditetapkan. Tetapi untuk kes-kes lelongan awam tidak diberikan. Okey, kalau ada kes untuk laka matter, bukan untuk. So, anda perlu betul-betul bersiap sedia untuk membida dengan memahami dengan lebih banyak dengan baik keadaan kewangan mereka layak membelinya ataupun itu keempat. Kelima, apa pula? So, 5 perkara. Perkara pertama, proclamation of sale, syarat persiaran jualan lelong, syarat-syarat jualan. Ketiga, due diligence condition of property. Keempat, kewangan kita. Apa itu? Apakah perkara itu? Okey. So perkara yang kelima, yang mustahak yang kelima adalah due diligence on the property. Okay, so selalunya I think due diligence was our topik yang kita discuss in webinar juga, di mana setiap kali kita membuat webinar kita never fail to bring up this, mesti membuat due diligence. Okay, so due diligence untuk nak buat apa? Kenapa mustahak sangat? So due diligence selalunya kalau boleh lantik peguam untuk membuat due diligence ke atas beberapa perkara. Okey, perkara pertama is carian persendirian, land search ke atas harta tanah tersebut. So kalau kita dah nampak details of your property, ada hak milik tanah, nombor-nombor geran, nombor lot, nombor PT, kita boleh membuat carian. Okey, so kalau harta tanah yang kita beli tu dah ada title individu or strata title, so kita akan suruh peguam kita untuk membuat carian ke atas harta tanah tersebut. Now, kenapa carian itu begitu mustahak? Carian adalah mustahak sebab kita nak tahu ada tak apa-apa bebanan yang timbul, yang wujud di dalam carian tersebut. So bebanan ini bermaksud caveat kalau ada third party
orang pihak ketiga telah memasukkan satu kepentingan ke atas harta tanah ini. Mungkin sebab dia pernah ada kepentingan dulu, atau owner property ini pernah menjual kepada orang ketiga tu, tetapi penjualan tu tidak berjaya, tetapi dia telah memasukkan caveat. So dengan adanya caveat ini, caveat adalah is a restraint on dealing. Kalau ada caveat di atas harta tanah kita, kita tak boleh move forward. Kita akan stuck di sana. Apa-apa kita nak buat pun, kita kena make sure caveat itu telah dikeluarkan atau withdrawn. Okay? So, kalau kita tak buat carian persendirian, kita tak akan tahu ada caveat. Now, katakanlah ada government acquisition. Katakanlah pihak kerajaan telah membuat acquisition ke atas harta tanah kita, di mana dia nak membuat pengambilan hak, dia nak mengambil balik sedikit a portion of the land. So itu juga mustahil, sebab kita nak tahu sama ada harta tanah kita terjejas ke tak, ada tak kerajaan nak mengambil alih harta tanah kita, atau maybe sebab diorang nak buat highway, so diorang akan mengambil alih sebahagian harta tanah kita. So itu adalah bebanan yang lain. Now, bebanan apa lagi? So kita juga nak tahu sama ada tak selain daripada, ada tak sesiapa telah memasukkan kepentingan yang lain di dalam harta tanah ini. Okay? So it can be anything, power of attorney, surat kuasa wakil yang telah didaftarkan, di mana hanya seseorang itu saja yang boleh menandatangani dokumen. So all this cuma seorang peguam saja yang boleh explain pada kita, untuk bagi penerangan yang terperinci. You know that what is on the land search. Okay? So that's why due diligence, land search is the first thing we do. Now, tadi Syamila juga ada berkata dalam tema-tema syarat-syarat yang wujud di dalam condition of sale. Apakah tema-tema tersebut? Syamila mention, kalau you nak tahu mengenai outgoings, siapa yang akan bayar, pihak bank akan bayar setakat bila, apa yang pihak bank bayar, apa yang pihak bank tak bayar. Now, katakanlah kalau kita membeli harta tanah dan kita dapati yang pihak bank hanya akan membuat bayaran terhadap cukai tanah dan cukai pintu sahaja. Tetapi harta tanah ini ada service charge, sinking fund. So bank dalam tema-tema condition itu siap-siap dah ditulis, bank tidak bertanggungjawab terhadap service charge. So due diligence yang kita kena buat sekarang adalah nak check, so lawyer akan check berapakah outstanding yang wujud setakat sekarang. So memang ada outstanding yang boleh sampai tahap beribu-ribu. Okay, so outstanding boleh sampai tahap 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 pun ada. Dan kalau pihak bank tidak bayar, tanggungjawab siapa? Tanggungjawab kita lah. So kita kena make sure kita ada budget, kita kena ada duit. So that's why DUD covers, okay, land search covers apportionment. Now, saya juga telah bercakap mengenai physical condition of the property. That also comes under due diligence. Okay, so it's connected. Okay, so physical condition of the property, you kena pergi buat your due diligence. You kena pergi tengok rumah tu, kalau ada siapa-siapa tinggal, keadaan rumah itu. Okay, now very important is kalau kita tak buat due diligence, kita punya proses pembidaan ini tidak akan berjalan lancar. Sebab kalau dah sampai half, dah nak complete dan kita mendapati ada outstanding, kita tak boleh settle. So kalau kita mengambil pinjaman daripada bank, bank nak tengok resit-resit yang telah dibuat bayaran. Dia nak tengok resit yang have been duly paid. Dan itu adalah tanggungjawab kita sebagai bidder untuk membuat bayaran dan tunjuk kepada bank, baru bank akan release duit. So katakanlah kalau kita tidak mempunyai duit nak buat pembayaran outstanding, memang susah dan kita akan stuck. Dia tidak akan berjalan lancar. Okay, dan dah jadi keadaan itu, completion period pula dah nak sampai. Macam tadi Syamila cakap, kena tengok condition 90 hari atau 120 hari. So masa pun dah dekat. Then what happens? So ada langkah boleh bayar late payment interest, tapi kalau non-langkah cases, bolehkah kita mendapat extension of time? Itu is a risk, is a major risk.
Okay, so due diligence on the property is always to get a lawyer, dapatkan peguam untuk go through proclamation of sale, go through condition of sale, buat carian ke atas harta tanah tersebut, mendapatkan kesemua bil-bil air ketunggak, bil-bil api, bil-bil what else they have, service charge, sinking fund, cukai tanah, cukai pintu. So these are the 5 important things: cukai tanah, cukai pintu, service charge, sinking fund, indah water, and utilities, which is your api and air. So these 5 bills are very important, where you need to know, you kena tahu berapa tunggakan-tunggakan yang wujud setakat hari ini, supaya you boleh plan your financial status. Okay, macam mana saya kena keluarkan berapa duit, so that's the most important, due diligence on the property. Thank you, Sharon. Thank you very much. So, kita telah faham dengan lebih mendalam pada hari ini. So, memang ada banyak perkara yang kita telah discuss dalam seminar-seminar atau webinar-webinar kita yang dahulu. Hari ini sebenarnya, kita nak recap balik 5 perkara yang kita patut tahu sebelum kita membina di mana-mana lagi. So, sebenarnya cara kita sampaikan maklumat ini adalah very straightforward. This is what you need to do. Just follow step by step. Any information, any news that you need, please contact us. Begitu sahaja. So, untuk mendapatkan lebih banyak informasi-informasi maklumat yang lebih terperinci, jika anda berminat untuk membeli mana-mana atau membina mana-mana hartanah, jangan malu-malu bila berhubung dengan koshiscommunity.com dan mendapatkan maklumat yang dalam lelungan awam. So, saya berterima kasih kepada Sharon. Sharon, can I have your email address, Sharon? My email address, okay, it's Sharon. Email address. Yeah. Sharon Jit, SharonJit, alias ESC, England, Singapore, China, .legal, LEGAL. So it's Sharon Jit, alias ESC.legal. That's my email address. Thank you, Sharon. Thank you, Sharon. Excellent. Shamila, can I have your email address, Shamila? My email address is sarmilatheviga@yahoo.com. Thank you. Shamila Deviga @yahoo.com. Correct? Yes. Thank you. So, untuk mendapatkan lebih banyak maklumat, sila juga share information anda, maklumat number anda, ataupun please put in your contact in our so that we can PM you, personal message you directly. So, sila visit www.koshiscommunity.com dan juga please subscribe to our channel agar buat banyak video-video berkenaan dengan isu-isu semasa ataupun topik berkenaan dengan lelungan awam dan juga ataupun kita pilih setiap minggu kita ada selepas ini anda boleh lihat Shamila. So dengan ini saya berterima kasih kepada Sharon dan Shamila. Shamila, terima kasih kepada semua yang mendengar webinar ini, dan topik yang kita pilih hari ini adalah, memang topik ini pernah dibincangkan sebelum ini, tetapi kita rasakan bahawa topik ini kita harus membincangkannya semula, kerana ini adalah 5 perkara penting yang kita harus tahu sebelum kita menjadi seorang pembida dalam lelungan awam. Okey, setiap perkara yang telah dibincangkan, setiap 5 perkara yang telah dibincangkan dalam webinar hari ini merupakan satu perkara-perkara yang amat penting, mustahab untuk seseorang pembida yang membeli hartanah dalam lelungan awam, supaya proses tersebut berjalan dengan lancar dan pembida tidak kehilangan wang akibat daripada apa-apa risiko ataupun apa-apa perkara yang mereka tidak tahu atau tidak ambil tahu sebelum menjadi seorang pembida. Jadi setiap pembida harus mengetahui kesemua 5 perkara ini sebelum jadi pembida.
Jadi sebarang pertanyaan boleh disalurkan kepada Coaches Community ataupun kepada Sharon atau saya, dan kami memang akan membantu untuk memberi penjelasan dan membantu setiap pembina. Terima kasih Syamila. Terima kasih banyak-banyak. Sharon, your parting words, Sharon. Okay, so saya rasa tadi Syamila telah cover everything. 5 perkara yang mustahak tidak boleh diabaikan. Okay, cannot be forgotten. So I think kita telah extract dengan dalam semua webinar kita yang kita telah go through, kita extract the 5 important thing. So kalau you dah master these 5 important thing, you memang dah expert nak jadi seorang pembina. Okay, so like what Syamila say, you have a question, you tak faham, you tak tahu macam mana nak go through, you boleh masuk kepada Coaching Community website, Syamila, saya, kita akan sentiasa menolong, okay, or guide you through this and guide you on how to get it done. Okay, due diligence maybe kebanyakan masih tidak tahu. Oh, apa nak check? Sebenarnya due diligence yang tadi kita bincangkan pun sebenarnya banyak perkara yang masih kena tahu juga ke atas harta tanah tersebut. Dia ada beberapa jenis harta tanah, but we could only cover this much. But put down your question, email us or send us query in this Coaching Community website. I think that's the best. Okay, so just ask, tanya apa yang tidak tahu, sebab kita semua masih belajar. Every day we learn something new. Alright? Yeah, so yeah, that's all. Thank you Sharon, thank you Syamila. So berakhirlah topik webinar pada hari ini. 5 perkara penting yang perlu kita tahui sebelum membuat apa-apa bid'ah ataupun terlibat dalam hal. Dengan ini, saya berterima kasih kepada Syekh sekali lagi. Kembali pada masalah yang boleh. Bye. 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 Selamat petang semua. Ada 5 property review saya hari ini. Property review saya yang pertama adalah di Batu Caves, Laksamana Puri. Keluasan dia sebanyak 915 kaki persegi. 3 bilik tidur, 2 bilik mandi. Kemudahan-kemudahan yang berdekatan dengan Duta Ulu Klang Expressway, Karak Highway, Duke Highway, berdekatan dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Selayang, Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Selayang, dan berdekatan dengan Giant Batu Caves. Okay. Harga Rizab adalah 182,250. Harga pasaran 250,000. Ikuti sebanyak 67,750, iaitu sebanyak 27% ya. Okey. Kalau unit yang kosong boleh mendapat sewa setakat RM600. Kalau unit yang fully furnished boleh mendapat sewa setakat RM1,000. Okey. Tarikh auction adalah pada 28 Oktober 2020. Ini adalah harta tanah jenis freehold, hak milik kekal ya. Property review saya yang kedua adalah di Ceras, Juara Surya Apartment. Okey. Keluasan sebanyak 846 kaki persegi. Mempunyai 3 bilik tidur, 2 bilik mandi. Kemudahan-kemudahan yang berdekatan dengan Jalan Belimbing, Persiaran Damai Perdana, Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Damai Perdana, berdekatan dengan Pustaka Rakyat Ceras Sdn Bhd. Okey. Harga Rizab adalah 144,000, harga pasaran 200,000. Ikuti sebanyak 56,000. Dia punya peratusan dia 28% below market value. Okey. Kalau unit yang kosong boleh mendapat sewa sebanyak 500. Kalau unit yang fully furnished sebanyak 900. Okey. Auction adalah pada 28 Oktober 2020 dan ini adalah harta tanah jenis freehold. Okey, hak milik kekal. Property review saya yang ketiga
Ini adalah di Semenyi, Selangor, Anggerik Residency. Okey, jenis apartmen. Keluasan sebanyak 1008 kaki persegi, mempunyai 3 bilik tidur, 2 bilik mandi, berdekatan dengan Dispenser Link Expressway Kajang, dan easy access through Semenyi. Okey, hypermarket berdekatan, Maidin Wholesale, hypermarket Semenyi. Harga Riza RM177,150. Harga pasaran RM270,000. Equity sebanyak RM92,850. Peratusan sebanyak 34%. So below market value peratus 34%. Okey. Kalau unit yang kosong boleh mendapat sewa setakat RM900. Kalau unit yang fully furnished boleh mendapat sewa sebanyak RM1,300. Okey. Tarikh auction adalah pada 22 Oktober 2020. Property review saya yang keempat adalah di Cyberjaya, Selangor, Sky Park Tower 1. Okey, ini adalah jenis apartmen, servis apartmen. Keluasan sebanyak 705 kaki persegi, mempunyai 2 bilik tidur, 2 bilik mandi, berdekatan dengan easy access to persiaran APEC. Okey, berdekatan dengan Tol Putrajaya Max Highway, berdekatan dengan MRT Cyberjaya North. Okey, harga Rizab adalah RM277,020. Harga pasaran RM380,000. Below market value dia sebanyak RM102,980. So peratusan dia sebanyak 27%. So ini adalah memang murah sebab below market value equity dia is 102,980. So it's very low. Okay. Kalau unit yang fully furnished boleh mendapat sewa setakat RM1,300. Kebanyakan unit di sini adalah unit fully furnished sebab telah disiap oleh pemaju. Okey. Tarikh auction adalah pada 22 Oktober 2020. Okey. Dan ini adalah harta tanah jenis freehold, hak milik kekal. Property review saya yang kelima adalah di Shah Alam, Selangor. Ini adalah Mentari Apartment. Keluasan sebanyak 650 kaki persegi, mempunyai 3 bilik tidur dan 1 bilik mandi. Okey, berdekatan dengan Pejabat Pos Kampung Melayu Subang, easy access to Pasar Mini Al-Madinah and Hua Hin Mini Market. Okay. Harga Rizab adalah RM117,000. Harga pasaran adalah RM130,000. Bila market value percentage dia 10%, RM13,000. Okay. Kalau unit yang kosong boleh mendapat sewa setakat RM700. Kalau unit yang fully furnished boleh mendapat sewa sebanyak RM1,000. Okey, tarikh auction adalah pada 5 November 2020. Now, saya ingin bercakap sedikit mengenai harta tanah ini sebab saya personally telah mengendalikan beberapa unit harta tanah di sini, Mentari Apartment, dan kebanyakan anak guam saya membeli harta tanah ini dengan harga yang lebih tinggi daripada harga Rizab yang saya nyatakan tadi. Harga Rizab di sini adalah RM117,000 dan anak guam saya membeli memang tinggi daripada harga ini. Okey, so mendapat sewa di kawasan ini bukan susah, senang. Kebanyakan penyewa adalah seisi keluarga. Okay, so memang saya encourage kalau sesiapa yang berminat untuk
look into this apartment, mentari apartment di Shah Alam. Keadaan kawasan di sana juga, apartmen dia bersih. Dia tidak apa yang perlu dirisaukan sebab kebanyakan penghuni di sana adalah keluarga. Okay, so itu 5 property review saya, dan as usual, very important, kalau sesiapa yang berminat, tolong menghubungi Koshi Community untuk mendapatkan feasibility report, sebab feasibility report ni mustahak, kerana apa-apa yang kita nak ketahui mengenai harta tanah ini ada di dalam report tersebut. Adalah harta tanah ini maklumat terperinci yang sesiapa yang ingin mengetahui mengenai harta tanah ini terkandung di dalam feasibility report ni. Okey, jadi kebanyakan tarikh yang saya berberitahu tadi, tarikh auction itu daripada 28 Oktober, 22 Oktober, 5 November. Jadi jangan melengah-lengahkan masa lagi. So hubungi Koshi Community, pergi ke dalam website kita untuk if you have any question, please put down your question mengenai harta tanah ini. Siapa-siapa yang berminat boleh juga menghubungi dan update di website mengenai harta tanah yang siapa-siapa yang berminat. Okay, thank you so much. Hartanah yang selanjutnya adalah flat 3 bilik, iaitu di Taman Bukit Minyak, kawasan Bukit Mertajam. Keluasan 657 kaki persegi. Terdapat sekolah-sekolah dan kemudahan-kemudahan awam, iaitu pasaraya AEON dan juga kedai-kedai makan yang berhampiran. Flat 3 bilik ini di Taman Bukit Minyak akan dilelong pada harga RM65,000, tetapi harga pasaran adalah RM80,000, iaitu penjimatan sebanyak RM15,000, iaitu 18.75% equity. Okey, sekiranya anggaran sewa adalah lebih kurang RM500. Hak milik individu dan hak milik individu telah pun dikeluarkan, dan hak milik kekal, bukan hak milik pajakan. Akan dilelong pada 26 November secara e-lelong. Flat 3 bilik Taman Bukit Minyak akan dilelong pada harga RM65,000 pada 26 November 2020. Hartanah yang selanjutnya adalah satu rumah teres 2 tingkat di Taman Pekatera Indah, Simpang 4, berkeluasan 2,680 kaki persegi, mempunyai 4 bilik tidur. Hartanah ini melibatkan satu hak milik pajakan. Okey, kawasan yang berhampiran adalah kawasan Waldor, di mana terdapat sekolah-sekolah dan kemudahan-kemudahan awam berdekatan dengan Taman Pekatera Indah. Hartanah ini akan dijual pada harga rizab RM260,000, di mana harga pasaran adalah RM300,000, iaitu berada di bawah tahap harga pasaran sebanyak RM40,000, iaitu 13% equity. Kalau dikira apakah kadar sewa? Kadar sewa adalah RM1,800 sebulan, sekiranya dilengkapi dengan perabot. Ini adalah rumah teres 2 tingkat. Akan dilelong pada 26 November 2020 secara e-lelong. Okey, rumah teres 2 tingkat Taman Pekatera Indah, Simpang 4 akan dilelong pada harga RM260,000 pada 26 November secara e-lelong. Hartanah yang seterusnya adalah satu rumah teres 1 tingkat di kawasan Kepala Batas, iaitu Taman Bertam Indah, dengan keluasan 1,206 kaki persegi dan 3 bilik tidur, dan hartanah ini adalah geran hak milik kekal. Kawasan yang berhampiran adalah Plaza Tol Bertam dan sekolah-sekolah dan juga kemudahan-kemudahan awam yang lain. Lokasi yang strategik. Akan dilelong pada harga RM160,000, di mana harga pasaran adalah RM200,000, iaitu berada di bawah tahap harga pasaran sebanyak RM40,000, iaitu 20% equity.
Hartanah ini akan dilelong secara e-lelong pada 25 November 2020. Okey, sekiranya ingin disewakan, hartanah ini boleh mendapat penyewaan setakat RM900 sekiranya dilengkapi dengan perabot. Okey, rumah teres satu tingkat Taman Bertam Indah akan dilelong pada 25 November secara e-lelong pada harga RM160,000. Hartanah yang seterusnya adalah satu rumah teres satu tingkat juga di Taman Siakap, unit tengah Intermediate Terrace House, single story terrace house, berkeluasan 1,530 kaki persegi. Rumah ini mempunyai 3 bilik tidur. Hak milik adalah hak milik pajakan dan kawasan yang berhampiran adalah sekolah dan kemudahan-kemudahan awam seperti pasar, bank dan kedai-kedai dan pusat membeli belah. Taman Siakap ini berhampiran dengan pusat bandar Seberang Jaya. Okey, harga pasaran adalah RM350,000 tetapi harga rizab adalah sebanyak RM320,000 iaitu terdapat penjimatan sebanyak RM30,000 iaitu 8.57%. Hartanah ini boleh mendapat penyewaan sekiranya dilengkapi perabot sebanyak RM1,000 sebulan dan hartanah ini akan dijual secara e-lelong pada 17 November 2020. Okey, rumah teres satu tingkat unit tengah Taman Siakap Seberang Jaya akan dilelong pada harga RM320,000 pada 17 November 2020. Okey, hartanah adalah satu rumah teres satu tingkat iaitu di Taman Seruling Emas dengan keluasan 1,160 kaki persegi, 3 bilik tidur. Rumah teres satu tingkat dengan 3 bilik tidur melibatkan hak milik kekal. Kawasan yang berhampiran adalah klinik desa, balai polis dan juga jalan menuju ke Jalan Sungai Bakap. Taman Seruling Emas ini berhampiran dengan kawasan Sungai Bakap. Okey, harga rizab RM170,000 dan harga pasaran adalah RM250,000 iaitu berada di bawah harga pasaran sebanyak RM80,000 iaitu 32%. Hartanah ini akan dilelong secara e-lelong pada 24 November 2020. Kadar anggaran sewa adalah sebanyak RM1,100. Hartanah yang dilengkapi dengan perabot boleh mendapat penyewaan setakat RM1,100 sebulan. Okey, rumah teres satu tingkat Taman Seruling Emas akan dijual secara e-lelong pada 24 November 2020 pada harga RM170,000.